Bismillahirrahmanirrahim. Ajma pun okey? Ya, Alhamdulillah. Okey. So, malam ni kita nak masuk bab yang ke-6. Korang dah laju ni sebenarnya. Cikgu pun nak habiskan awal supaya kita boleh buat revision untuk pentafsiran akhir tahun. Seperti yang korang maklum lah, PT3 dah tak ada. Jadi, dia gantikan pentafsiran akhir tahun. Jadi, setiap tahun ni korang akan mengalami peperiksaan pentafsiran akhir tahun. Jadi, senanglah. Tahun depan korang tak payah nak belajar form 1 lagi, form 2 lagi. Korang hanya fokus form 3 saja tahun depan. Jadi oleh itu untuk form 2 ni tahun ni korang fokuslah betul-betul ya. Moga pentafsiran korang okey. Nanti masa form 3 pun korang okey. Jadi mungkin adalah peluang sikit nak masuk asrama ke untuk form 4 ya. InsyaAllah. Okey. So malam ni memang cikgu nak fokus kepada asid dan juga alkali ya. Okey, so apa itu asid dan apa itu alkali? So kita tengok ini sikit. So di sini kita nampak macam mana asid ni berasal. Asid ni sebenarnya berasal daripada perkataan Latin iaitu acidus yang bermaksud masam. Manakala alkali berasal daripada perkataan Arab iaitu alqali yang bermaksud abu tumbuhan. Senang cerita macam kita bakar sampah tumbuhan tu, abu tumbuhan tu dikenali sebagai alkali. Memang betul pun ya, kalau kita bakar tumbuhan, abu tu memang alkali. Okey, jadi kat sini contoh-contoh asid yang kita boleh jumpai di dalam lab lah ataupun dekat-dekat mana di pasaran. Okey, contoh yang pertama adalah cikgu besarkan sikit supaya korang nampak dengan jelas ya. Kan nampak. Yang pertama adalah asid hidroklorik. Pernah dengar tak asid ni? Mesti pernah dengar kan? Begitu juga asid sulfurik. Cikgu buat A lah ya. Sulfurik. Begitu juga cuka. Cuka pun salah satu asid. Okey. Okey, boleh? Kadang-kadang kita tambah asid lah depan, kadang-kadang tak tambah. Okey. Contoh alkali pula, contohnya seperti natrium. Natrium ni bahasa Melayu lah, kalau bahasa Inggeris namanya sodium. Natrium hidroksida. Okey, natrium hidroksida. Yang kedua, contoh lain adalah sabun ataupun air sabun. Sabun yang korang pakai tu sebenarnya bersifat alkali. Okey, boleh. Jadi kalau korang nampak belakangnya tu adanya asid, biasanya kat depan tu asid lah. Kalau kat belakangnya namanya hidroksida, macam nampak hidroksida tu, biasanya dia adalah alkali. Jadi kalau akan datang tiba-tiba ada perkataan hidroksida alkali. Kalau ada asid tu asid lah kan. Tu antara kebanyakan nama-nama asid dan alkali. Okey. So, sampai sini cikgu rasa okey kot. Kepada kawan-kawan baru kita, okey, kita bagi peluang kawan baru kita saling kejap. Sebelum kita teruskan. Okey dah. Kalau dah, cikgu teruskan lagi Okey, seterusnya kita tengok pH. Nilai pH untuk asid adalah kurang daripada 7. Okey, manakala alkali dia mestilah lebih daripada 7.
Maksudnya kalau dapat 6 tu asid lah. Kalau 3 tu asid lah. Kalau 10 tu alkali. Okey, sifat dia ya, sifat dia maksudnya rasa. Rasa untuk asid adalah masam. Sebab tu cuka korang rasa masam. Okey. So alkali pula dia bersifat macam pahit-pahit sikit. Sebab itu kalau korang mandi terasa sabun ke, korang rasa macam pahit sikit. Okey. Okey, apakah sifat asid? Sifat asid ni kalau betul-betul asid yang kuat, dia boleh menghakis. Dia boleh menghakis. Kalau asid kuat kena tangan, tangan kita boleh luka sebab dia menghakis. Begitu juga alkali, dia menghakis. Ya, menghakis. Okey, senang. Okey, boleh? Okey, sekarang kita nak letak kertas litmus pula. Korang mesti dah tahu dah kertas litmus kan? So, kalau kertas litmus, kalau asid ni mesti akhir dia warna merah. Jadi, kita kena pakailah warna biru. Jadi, kita kena buat menukarkan. Merah lah. Menukarkan. Menukarkan apa? Menukarkan kertas litmus. Litmus biru kepada merah. Ingat asid, ingat merah. Jadi bila dia merah, mesti kena pakai biru. Jadi untuk alkali kita terbalik lah. Kan? Alkali kita terbalik. Alkali kita akan buat menukarkan. Menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Dia terbalik kat situ. Jadi ingat alkali, ingat biru. Ingat asid, ingat merah. Jadi kena pakai warna yang berlawanan dengannya. Okey lagi. Tindak balas logam. Tindak balas logam ni macam contohnya. Contohnya kalau kita masukkan Mentos dengan Coca-Cola. Apa jadi? Air Coca-Cola tu akan membuih kan? Tu contoh yang kita boleh ambil lah. Tindakan kimia. Tu namanya tindakan kimia ya. Contoh kita tindakan kimia macam tu. Okey. Okey, sekarang ni tindak balas terhadap logam. Macam mana tindak balas terhadap logam? Okey, pertama, kalau tindak balas terhadap logam ni apa? Logam ni macam kuprom, macam zinc, macam magnesium. Tu logam maksudnya. Jadi kalau asid ni bertindak balas dengan magnesium, bertindak balas dengan zinc, bertindak balas dengan apa-apalah. So, dia mesti menghasilkan gas hidrogen. Jadi, tindak balas dengan logam akan menghasilkan apa digunakan? Gas hidrogen. Okey. Jadi asid jumpa je logam, kalau kita campur dengan logam, automatik dia akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi gas hidrogen tu kalau kena bahan-bahan api ke, dia cepatlah meletup. Bahayalah ya kalau kita beli belon udara dekat pasar malam ke, belon yang boleh terbang tu, tanya dia, gas yang boleh terbang tu gas hidrogen ke gas helium. Kalau hidrogen bahaya, jangan beli. Kalau helium okey. Okey, kalau yang sebelah ni bertindak balas dengan logam, apa jadi? Dia tidak balas dengan logam. Tidak ada apa-apa result. Jadi dia tidak bertindak balas. Tidak bertindak balas dengan
Logam. Jadi kalau ada logam pun dia tak boleh bertindak balas. Sebab asid sahaja tindak balas dengan logam. Alkali dia tak mahu tindak balas dengan logam. Ha. Okey. Inilah mukadimah kita belajar dulu mengenai asid dan alkali. Okey. Sampai sini ada apa-apa nak tanya tak? Kita dah tahu tadi, kita belajar asid ni berasal daripada Arab, Latin, iaitu acidus. Manakala alkali ni berasal daripada Arab, iaitu alkali. Okey, boleh? Jom kita teruskan lagi. Okey, kat sini kita tengok peranan air untuk menentukan sifat asid dan alkali. So air ni sebenarnya sangat penting untuk menentukan sifat-sifat dia. Okey, tengok je kita check dulu alkali. Aku besarkan sikit, senang je nak explain. Supaya skrin korang pun nampak. Ada siapa-siapa yang tak sempat nak salin ke? Kalau tak ada yang tak sempat ke, beritahu cikgu. Cikgu boleh stop kejap. Tak ada aku teruskan. Okey. Macam mana? Okey, mula-mula kalau kita ambil betul-betul asid sahaja. Ni. Kita ambil asid sahaja. Bila sebut asid glasial, bermaksud asid sahaja ya, tak ada benda lain. Glasial maksud dirinya sahaja. Jadi, kalau kita ambil asid glasial tanpa air ya, dirinya sahaja, kita masukkan kertas litmus biru. Okey. So, dia tak akan menukarkan kepada merah. Jadi orang pun pelik lah, kenapa tak tukar kepada merah. Manakala asid ni kita campur dengan air, tiba-tiba kita nampak warna biru dah menjadi merah. Okey, jadi apakah sebabnya? Jadi sebabnya senang sahaja. Jadi asid ni akan menjadi asid bila adanya air. Adanya air baru dia tunjuk sifat asid tu. Tak ada air dia tak tunjuk sifat asid. Okey? Sebab itu asid kita kenali sebagai larutan asid. Sebab tu depan tu kena ada larutan. Biasanya kalau asid saja dirinya lah. Kalau sebut larutan asid maksudnya ada air. Faham tak? Larutan tu menunjukkan adanya air. Okey, betul boleh faham Okey. Kita tengok pula alkali macam mana. Okey, alkali pun sama ya. Alkali pun sama. Okey, apabila alkali ni kita tanpa air, kita guna kertas limus biru merah, sepatutnya dia tukar kepada biru kan. Tetapi malangnya dia tak bertukar. Ya, kerana tak ada air. Jadi bila tak ada air ni, dia tak bertukar. Jadi dia tak menunjukkan sifat-sifat alkali dia. Manakala kalau kita letak air, dia automatik menukarkan warna merah kepada biru kertas litmus tersebut. Jadi dengan ada air, maka dia telah menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat alkalinya. Okey. Okey, boleh faham tak sampai sini? So far so good. Boleh terima dengan seadanya? Boleh nakik okey nakik? Najmah okey? Najmah? Nakik okey Alhamdulillah. Okey. Okey, kalau macam tu cikgu akan nak teruskan lagi. Okey, teruskan lagi Okey, seterusnya kita tengok sifat yang seterusnya. Okey. Kita buat pemerhatian daripada eksperimen ini, apakah yang boleh kita perhatikan? Jadi kita pun tulis kertas litmus hanya berubah warna apabila asid dan juga alkali, alamak tak cantik pula, alkali ditambah dengan air. Okey, ditambah dengan
air. Takut tak muat, tengok macam tu je. Jadi ketah litmus ni hanya berubah dengan adanya air. Asid ke, alkali ke, ada air baru dia cun. Okey, boleh Okey, kita teruskan lagi. Jadi apakah kesimpulan yang boleh kita buat? Okey, jadi kita pun tulislah. Kita akan cakap asid dan alkali. Sebab ada air ya, dia menunjukkan sifat-sifat dia kan. Jadi asid dan alkali hanya boleh apa? Boleh menunjukkan sifat-sifatnya dengan kehadiran air. The presence of water. Kehadiran air. Itulah penting juga air ni. Kalau asid semata-mata, ia tak boleh. Okey, dah saling ke? Boleh saya teruskan lagi? Saya teruskan lagi Okey, seterusnya. Kita lihat bahan-bahan berasid dan juga bahan-bahan beralkali. Soalan kat sini tanya, bagaimanakah kita tahu sama ada suatu bahan adalah neutral, bahan berasid ataupun beralkali? Macam mana kita nak tahu? Okey, jawapan yang betul sepatutnya kita guna ketah litmus lah. Itu yang sepatutnya lah kan. Tapi kalau benda yang boleh rasa macam makanan tu, kita rasa. Tapi kalau macam sabun, jangan rasa, bahaya. Jadi jawapan yang bagus memang kena guna kertas litmus. So kita akan cakap dengan menggunakan namanya penunjuk. Penunjuk apa? Penunjuk yang sesuai. Bagi satu contoh. Seperti kertas litmus. Okey? Ataupun kertas-kertas lain lah. Ada lagi phenolphthalein dan sebagainya. Okey, biasa kita pakai kertas litmus, kita cadangkan je kertas litmus. Macam tu. Jadi pakai yang sesuai. Penunjuk ni adalah sesuatu yang kita gunakan lah. Sejenis pewarna atau campuran berwarna, beberapa jenis warna yang boleh berubah warna. Ini kalau namanya petunjuk yang jenis pewarna atau campuran. Berdasarkan bahan uji. Perubahan warna yang diperhatikan dapat menentukan sama ada suatu bahan adalah neutral, berasid dan juga beralkali Jadi kita gunalah kertas litmus. Kalau tak berubah apa-apa tu, kemungkinan dia adalah neutral je lah. Okey. Alright. So, kita nak masuk yang seterusnya. So, penunjuk kita bukan sahaja kertas litmus. Kita ada banyak lagi ni. Phenolphthalein. Pernah dengar tak korang ni? Ke tak pernah dengar? Kita guna penunjuk phenolphthalein, petunjuk universal ataupun petunjuk semesta, methyl ginger. Kertas litmus korang pernah dengar lah. Kertas biru. Nakib belum pernah dengar ya. Jadi kertas litmus ni korang pernah dengar. Mungkin korang belum dengar yang 3 ketua ni lah kan? Nakib kan? Phenolphthalein. Jarang digunakan tapi kita perlu tahu ya. Kalau dia tanya nanti, korang jawablah 2 ni. Jawab je 2 tu. Tapi seelok-eloknya kita tahu lain-lain. Okey, kita buat sikit. Okey, untuk alkali, untuk asid, phenolphthalein ni penunjuknya adalah kalau phenolphthalein ni kita guna dia
Dia akan jadi tidak berwarna. Jadi tidak berwarna. Phenolphthalein. Okey. Jadi kalau ikut phenolphthalein ni dia tak sesuai untuk asid. Phenolphthalein ni kalau kita guna untuk neutral juga tidak berwarna. Jadi kalau kita pakai untuk neutral pun tak sesuai. Jadi tak tahu ni neutral ke asid sebab dua-dua tak berwarna. Phenolphthalein hanya sesuai dengan alkali. Dia akan jadi warna merah jambu, warna pink lah. So, benda ni dalam bentuk cecair ya. Kita adalah cara dia nak titiskan ke, nak tuangkan, ada caranya. Okey, boleh phenolphthalein digunakan untuk mengesan alkali bagus. Okey, dah. Boleh salin dulu yang tu. Kita nak masuk yang kedua pula. Okey, jom. Sekarang kita tengok penunjuk universal. Okey, universal tester. Penunjuk semesta, sorry. Okey, penunjuk semesta ni kalau kita gunakan untuk asid, dia akan menjadi warna merah. Okey. Untuk neutral, dia akan jadi hijau. Ini susah nak ingat kan? Kalau untuk alkali, dia akan jadi warna biru. Okey. MHB. Merah, hijau, biru. Macam rumah kat sekolah lah pula ya. Merah, hijau, biru. Jadi, penunjuk semesta ni kita pakai semua sekali. Boleh pakai. Okey, untuk methyl jingle. Methyl jingle, dia akan jadi warna merah juga untuk asid. Senang je. Jadi, asid ni kebanyakannya merah. Kalau guna warna biru pun dia jadi merah. Guna merah pun jadi merah. Senang nak ingat. Untuk alkali, dia akan jadi warna merah saja. Kecuali phenolphthalein. Senang nak ingat kan? Okey. Methyl jingle, kalau untuk neutral, dia akan jadi warna kuning. Okey. Dan juga untuk alkali jadi warna kuning. Jadi kalau ikutkan metal jingle ni sesuai untuk asid. Okey, ketali lembu biru ni korang dah tahulah. Ni korang dah tahulah kan. Ni neutral diikut yang asal. Jadi dalam banyak-banyak yang alkali senang nak ingat ya sebab dia merah. Dia merah je. Mudah nak ingat. Okey, sampai sini tanya apa tak? Nakib okey Nakib? Boleh Nakib? Nakib sampai ada exam belum? Dah keluar result ke? Oh, okey ke? Dah dapat result dah? Ke belum lagi? Oh, belum keluar. Boleh buat ke? Boleh? Susah tak soalannya? Soalan sains dengan matematik susah tak? Nakib dah susah tak? Mana susah matematik dengan sains? Mat lagi susah ya? Betul. Mat pun susah sikit lah. Tak apa lagi ada masa lagi insya-Allah. Okey. Seterusnya inilah kita nak pakai kita punya skala pH ni. Korang boleh cari Google je. Jadi neutral kita warna hijau ni berada pada nombor 7. Jadi air yang kita minum tu kebanyakan dia neutral. Kalau kita beli mesin penapis tu yang jadi kata alkali,
Mungkin paling tinggi pun sampai 9 je lah. Tak bolehlah sampai 14. Bahaya sangat tu. Kuat sangat kan. Boleh mengkakis. Jadi kita sesuai pakai nombor 8, nombor 9 je lah. Yang paling sesuai. Sekejap kita nak cari. Okey, boleh jadi ke atas besar daripada 7 alkali, kecil daripada 7 asid. Okey, lagi now. Kita nak tengok pula kegunaan asid. Tadi kita tengok sifat-sifat dia, asal usul asid, alkali. Tapi sekarang ni kita nak tengok guna dia dalam kehidupan harian. Okey, sekarang asid dan alkali banyak digunakan dalam kehidupan harian kita. Misalnya kita menggunakan cuka. Cuka asid kan, yang berasid dalam masakan. Dan kalau dalam alkali ni kita guna sabun. Sabun dalam bahasa sains namanya deterjen. Deterjen ni lebih kepada sabun basuh lah. Basuh baju kan. Tapi basuh badan kita pun ada alkali juga. Dalam pencuci makanan, maksudnya nak basuh pinggan. Selain itu, asid dan alkali juga banyak digunakan dalam pelbagai sektor seperti sektor pertanian. Apa lagi? Sektor perindustrian. Lagi kita ada sektor perubatan. Okey? Okey, settle Okey, tengok yang pertama. Tengok yang pertama. Yang pertama ni tak nampak lah apa ni Dia asid ni asid apa ni? Mungkin asid kat magma kot. Kalau asid kat magma tu, kat magma, bilik sains tu mungkin asid sulfurik, hidroklorik dan sebagainya lah. Kalau dekat magma kan, tak nampak tulisan dia. Okey, ni adalah dalam minuman. Minuman pun ada juga asid Minuman bergas. Bergas ada tak? Bergas ke bergas? Bergas ya. Ada. Bergas ya. Minuman bergas ada asid ataupun kita boleh kata berkarbonat. Asid berkarbonat. Berkarbonat ke berkarbonik? Berkarbonik lah. Asid berkarbonik. Okey. Jadi minuman bergas tu dia kita gunakan asid karbonik. Lagi kita guna bateri kereta. Bateri kereta ni nama saintis dia adalah kita gunakan dia asid sulfurik. Asid sulfurik. Yang jeruk biasanya kita masukkan banyak cuka. Okey, dalam alkali pula sabun kan. Sabun mandi. Okey, sabun mandi banyak kita guna kalium hidroksida. Dah makan sebelah lah pula. Sabun Sabun adalah kalium hidroksida. Okey, lagi dalam kehidupan ada baja. Baja ni kita guna amonia. Jadi amonia ni juga adalah alkali amonia. Dan dekat sini kita ada banyak pil. Pil ubat. So contohnya sebagai pil antasid. Pelbagai pil lah. Pil ni juga alkali sebenarnya. Ni di sini ada magnesium. Magnesium hidroksida. Korang tak payah hafal semua ya. Tak payah hafal semua. Atas 1-2 je.
Seterusnya ni deterjen. Okey, deterjen. Deterjen ni biasanya kita guna natrium hidroksida. Okey. Macam tu. Pada kawan baru masuk kan nak salin dulu. Sempat lagi ni. Muka surat kedua. Dia bagi sikit ruang kawan-kawan nak salin. Okey dah. Seterusnya kita nak masuk peneutralan. Peneutralan tadi kalau ikut pH ni nombor 7 ya. Yang air yang kita minum tu lah. Soalannya, apakah yang akan berlaku jika asid bercampur dengan alkali? Kita tak pernah buat ya. Nanti korang buat kat sekolah. Asid tambah alkali. Okey, dekat atas ni kita guna asid. Dekat bawah ni kita guna alkali. Mana larutan alkali? Kat bawah ni. Alkali dia campur dengan larutan hidroksida. Larutan natrium hidroksida ni alkali ya. Ni alkali ni. Macam mana cikgu tahu? Sebab kita belajar tadi, alkali mesti ada belakangnya hidroksida tu. Hidroksida tu menunjukkan dia alkali. Kenapa dicampur phenolphthalein? Kerana phenolphthalein ni sesuai untuk alkali sahaja. Petunjuk kan? Jadi bila campur dengan alkali, warna apa larutan jadi? Larutan ni asalnya bila dicampur dua ni, larutan ni akan menjadi warna merah jambu. Macam mana cikgu tahu? Kita dah belajar tadi kat sini. Nampak tak? Phenolphthalein kalau jumpa dengan alkali, dia warna merah jambu. Jadi larutan ni asalnya sebelum dia titiskan dengan asid, dia akan jadi warna merah jambu ya. Merah jambu ni adalah warna pink lah. Okey, bila dah jadi warna merah baru, jambu, and then dia akan titiskan asid kat sini. Titiskan asid, dia goyang-goyang, titis sikit-sikit tau. Sehinggalah merah jambu menjadi jernih. Bila jadi jernih, itu namanya peneutralan berlaku. Maksudnya, asid tambah dengan alkali, kita akan dapat air asal. Ya. Jadi asid tambah dengan alkali, dia akan jadi air. Janganlah tambah asid banyak sangat. Bila banyak sangat nanti tak jadi. Tak jadi. Okey, dia tak jadi. Dia kena tambah pelan-pelan sehinggalah dia jadi jernih. Sehingga dia jadi jernih. Okey, boleh sampai sini okey. Okey, kita buat jadi kat sini kita buat explanation ni sikit. Okey, apakah yang akan berlaku jika asid bercampur dengan alkali? Okey, tindak balas antara asid dan alkali menghasilkan dia akan menghasilkan satu, dia akan menghasilkan air tadi. Dalam masa sama dia akan menghasilkan garam. Jadi produk yang terakhir air dan garam. Okey, tindak balas ini disebut sebagai peneutralan. Peneutralan. Okey, boleh. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas ini disebut sebagai penitritan. Jadi proses ni dikenali sebagai proses penitritan. Nampak kat bawah ni, penitritan dibesarkan sikit. Namanya penitritan. Okey. Nyatakan persamaan tindak balas. Okey, persamaan jadi kita buat sikit.
Asid tambah alkali, dia akan menghasilkan air dan juga garam. Korang kena ingat lah persamaan ini ya. Tak kisahlah terbalik garam dulu ke air ke, okey je. Garam dan air pun boleh, air dan garam pun boleh. Tapi kalau ikut buku teks, garam dulu. Tengok garam lah ya. Garam dan air. Tak kisahlah terbalik pun okey. Okey. Kita buat satu contoh ya. Ambil satu contoh. Katakanlah cikgu ada asid hidroklorik. Hidroklorik. Campur dengan alkali kita bernama natrium. Natrium hidroksida. Okey. Okey, ini adalah asid tambah alkali kan? So, dia akan menghasilkan garam. Garam dia apa? Garam dia apa? Garam dia senang saja. Kita ambil ini. Natrium dan belakang ni. Klorik. Jadi hasilnya adalah natrium. Dia bukan natrium klorik, tapi kita buat natrium klorida. Klorida. Tambah sikit dah. Natrium klorida. Dan satu lagi adalah air. Itu je lah. Ini salah satu contoh lah. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Aku tak nak bagi banyak-banyak, pening pula warna hafal kan. Kita bagi sikit. Tapi bagi satu contoh lagi. Bagi satu contoh lagi ya. Nanti bersalin. Katalah kalau cikgu guna asid lain. Contohnya asid sulfurik. Sulfurik. Kan? Tambah dengan katakanlah alkali lain cikgu guna kalium. Satu natrium, satu kalium. Hidroksida. So, apakah garam yang dihasilkan? Garam tengok ni. Tengok depan, tengok sini. Jadi, dia akan jadi kalium. Kalium. Dia tak sebutlah kalium sulfurik. Jadi, kalium sulfat. Nampak tak? Sulfit dan sulfat dekat-dekat. Dia jadi garam, nama lain sikit. Dan tambah air. Macam tu lah. Senang je kan? Okay, nak salin dulu ke salin dulu? Cikgu bagi satu contoh lagi nanti. Okey, terakhir. Asid nitrik. Tambah dengan, katalah kita ambil natrium balik. Natrium hidroksida. So, akan menghasilkan garam kita natrium. Nitrik apa nitrik? Nitrik akan jadi nitrat. Jadi, natrium nitrat. Campur dengan air. Jadi, itulah antara persamaan yang keluar. Tengok tu, senang je. Nak tahu dia alkali, belakangnya hidroksida je ada. Okey, boleh salin dulu ya. Sementara azan ni. Kalau nak salin, salin dulu. Tinggal sikit lagi guys. Tu dah habis. Okey dah. Okey, sikit lagi tengok .
Saya habiskan sikit. Soalan merujuk kepada rajah 61, bagaimana kita tahu larutan natrium hidroksida alkali sudah menjadi neutral. Macam mana dia dah jadi neutral? Okey, so jawapannya adalah apabila campuran natrium hidroksida dan phenolphthalein. Ingat phenolphthalein tadi? Phenolphthalein berubah warna dari merah jambu kepada tidak berwarna. Yang cikgu cakap tadi lah. Okey dah, boleh salin dulu. Tinggal sikit je lah nak habis. Okey, kita teruskan lagi Dah siap dah kali? Ada lagi yang tak siap baru join. Kita teruskan lagi Jom. Okey, ini adalah soal jawapan seterusnya. Okey, aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita boleh buat ubat gigi. Gosok gigi kan? Okey, yang mengandungi bahan beralkali. Memang ubat gigi ada bahan alkali. Yang akan meneutralkan asid. Tak muat lah pula. Asid yang kat bawah ni yang dihasilkan oleh bakteria. Okey. Kita tengok ini. Gambar orang dulu. Ni. Ubat gigi yang kita gosok tu kenapa? Untuk meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi kalau kita makan tu gigi kita kan. Kita punya gigi kita ni. Ni kita punya bibir. Allah. Cantik bibir kita. Ini bibir kan. So bila sisa-sisa kita makan, ada sisa-sisa, jadi bakteria tu akan duduklah dekat situ sebab dia nak makan sisa-sisa makanan kita. Jadi bila bakteria tu dah makan, dia akan merembeskan asid. Jadi asid tu dia macam dia kencing lah. Tapi dia tak kencing. Macam olah-olah lah. Macam peluh dia kan. Jadi asid tu akan merosakkan gigi. Jadi apa yang buat bila ubat gigi datang, ubat gigi ni akan neutralkan asid yang telah dihasilkan oleh bakteria. Jadi itulah tujuannya. Okey. Katakanlah kalau kita kena gigit ataupun disengat oleh serangga berbisa contohnya, lebah ke. Kalau serangga kebanyakannya ada asid. Jadi untuk neutralkan dia kita pakai ubat gigi sebab ubat gigi tu alkali. Itu contoh. Secara cepat. Tapi nak bagus jumpa doktor lah. Ni namanya air kumbahan. Air kumbahan ya. Kumbahan tengok macam air geli kan. Macam mana dibersihkan tu? Jadi
Caranya senang saja. Kat sini, kat bawah ya. So, kita akan buat bahan buangan. Okey, bahan buangan ni, dia adalah bersifat berasid. Kebanyakan bahan buangan bersifat asid sebab banyak bakteria daripada kilang. Kemudian dia akan dirawat dengan alkali lah sebab dia berasid kan. Lepas tu sebelum dilepaskan ataupun dibebaskan. Maksudnya dibebaskan ke tempat yang lain lah, dalam parit yang besar ke, macam tu. Okey, korang boleh salin dulu. Ini. Okey, boleh? Ada orang nak tanya tak sebelum kita bersurai ni? Cikgu sampai sini kot. Nak buat latihan pun, cikgu bagi latihan kan, takut tak sempat. Jadi cikgu sampai sinilah ya. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi